Miza, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Sarawak mengesahkan kesemua produk daging sejuk beku import yang diperiksa di 113 premis di seluruh negeri ini mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kenyataan media daripada KPDNHP memberitahu ia merupakan hasil pemeriksaan ke atas premis menjual produk daging sejuk beku di peringkat peruncitan dan pemborong yang diadakan pada operasi bersepadu melibatkan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS serta Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak sejak 4 Disember lepas hingga semalam. KPDNHP yang juga telah menghasilkan 53 kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 yang mana 8 daripadanya melibatkan kesalahan logo halal di premis kedai makan serta kilang. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA diharap dapat mencari kaedah terbaik bagi mengatasi masalah pondok yang dijadikan gerai sementara di persimpangan Jalan Bakun Bintulu. Ini kerana jumlah pondok yang didirikan itu semakin bertambah dan sukar dikawal pada masa akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi berkata, kaedah terbaik perlu diambil bagi memastikan peniaga yang terdiri daripada penduduk setempat mempunyai gerai yang lebih sempurna dan tidak berlaku pertambahan gerai tanpa kawalan. Tidak ada atur hari perintah ngagak tamu kita itu. Tindak ya tamu tetap, tak tamu ya kira kepakai sementara mah dulu digagak. Tidak ada tamu kebakannya, bertambah rumah dia, tambah langkau dia, pihak hukum ada gaya. Nyalai, ada benar utainya oleh diputar ke tahun 2021. Beliau turut mencadangkan sebuah tamu dibangunkan di kawasan tersebut memandangkan lokasinya amat strategik, iaitu di laluan Jalan Pan Borneo Bintulu, Miri dan Bintulu Bakun. Sementara itu, penjajah yang ditemui menyambut baik usaha Majang memandangkan ia menjadi tempat mereka mencari rezeki lebih 10 tahun lalu. Berjual. Utainya subah harga RM1 nak, utainya. Agak murah subah harga RM1. Jadi beda kari RM1, jadi RM2. Dia tahu jadi bisa harga RM3. Dia buahnya kadang-kadang yang bisa RM8 nak buahnya. Kita berasanya mai amat ke kami. Dan nanti utainya pasal udah bisa mesku ada bisa punya kutai ke datai disebut sidaya tahu kami amat mana mau madah berkena ke kamalas budi yang ngagai kami nya me harap ke uliah ngagak mana ge mela bagi kami bersimbah bakun aku tu laban segi berapa lebih 10 tahun aku dah berjual dia segi ada kerja bukai segi dia ajak mah. Jelas mereka, sekiranya adanya tamu di kawasan itu, ia akan menjadi infrastruktur tambahan kepada penduduk selain sekolah rendah dan sekolah menengah yang bakal siap pembinaannya dalam tempoh terdekat. Tahun 2020 menyaksikan bidang pendidikan terus menjadi agenda utama Kerajaan Sarawak dalam usaha memperkasa pembangunan modal insan di negeri ini. Tumpuan pembangunan bukan sahaja dalam aspek penyediaan infrastruktur, malah melibatkan pembangunan insaniah pelajar. Imbasan 2020 kali ini menyorot usaha kerajaan membangun dan memperkasa bidang pendidikan di negeri ini. Penyediaan kemudahan infrastruktur pendidikan pastinya turut memfokuskan kepada usaha menaik taraf sekolah-sekolah daif di negeri ini. Malah, isu ini terus mendapat perhatian dan dibangkitkan setiap kali persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rafai dalam sidang DUN pada November lepas memberitahu 433 daripada 1,020 sekolah daif di negeri ini sudah dibaik pulih dengan pembiayaan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. 587 lagi sekolah daif akan dibaiki dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Menteri Kanan Infrastruktur Dato' Seri Fadilah Yusof dalam satu taklimat pelaksanaan projek sekolah daif di Sarawak pada Jun lepas menyatakan bahawa sebanyak 93 sekolah daif di Sarawak terlibat untuk dinaik taraf menerusi peruntukan RM700 juta yang telah dibayar kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan. Peruntukan tersebut merupakan dana RM1 bilion yang telah dipersetujui menerusi rundingan antara Kerajaan Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf sekolah daif di negeri ini.
Tahun 2020 juga menyaksikan murid-murid tahun 1 di semua sekolah di negeri ini telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Bagi tujuan itu, Sarawak telah membelanjakan 11 juta ringgit yang digunakan untuk membekalkan buku, bahan pembelajaran dan kursus kepada lebih 2,000 guru yang mengajar murid tahun 1. Pembinaan sekolah antarabangsa, satu lagi usaha Sarawak menaik taraf bidang pendidikan ke peringkat antarabangsa. Sarawak merancang membina 5 sekolah antarabangsa di negeri ini. Ketika berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah tapak projek Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak di Batu 12, Jalan Kuching Serian pada September lepas, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu pembinaan sekolah antarabangsa itu merupakan sebahagian daripada usaha Sarawak mengatasi dilema tenaga kerja dihadapi industri di negeri ini. Dengan adanya sekolah antarabangsa itu, ia akan dapat melatih selain menyediakan generasi muda negeri ini dalam jurusan yang sesuai dengan peredaran zaman yang berkisar kepada teknologi, kerana masa hadapan negara maju bergantung kepada teknologi. Penguasaan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET amat penting dalam usaha memperkasa kemahiran dan daya saing anak-anak Sarawak menghadapi revolusi industri 4.0. Ke arah itu, Kolej Vokasional Matang telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan 10 syarikat tempatan di negeri ini pada awal bulan ini bagi menyediakan program latihan TVET dan latihan industri yang berkualiti kepada anak-anak Sarawak. Penularan pandemik COVID-19 sedikit sebanyak menjejaskan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan penutupan sekolah. Namun, usaha terus dilakukan oleh pelbagai pihak bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran ini tidak terhenti dan keselamatan pelajar sentiasa terjamin. Esok, jangan lupa ikuti imbasan yang kami sediakan berkaitan ekonomi sepanjang tahun 2020 di negeri ini. Polis Sarawak berjaya tumpaskan sindiket pecah kedai yang aktif di Kuching dan Pedawan dengan menangkap 4 lelaki tempatan termasuk seorang dalang utamanya atau mastermind menerusi op pintu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Fizul Saleh menyatakan mereka yang ditangkap berumur 19 hingga 40 tahun. Dato' Fizul Saleh menjelaskan 2 daripada lelaki yang ditangkap bekerja sebagai pengawal keselamatan dan 2 lagi penganggur yang dipercayai bergiat sejak tengah tahun ini. Dengan tangkapan tersebut, sebanyak 9 kes iaitu 8 di Kuching dan 1 di Pedawan dapat diselesaikan. Daripada tangkapan tersebut, kita telah berjaya memperolehi balik barang-barang curi seperti yang berada di hadapan tuan-tuan, yang keseluruhan rampasan ini kita anggarkan lebih bernilai lebih 23,000. Hasil simakan mendapati 3 daripada suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan narkotik, curi motosikal dan bangunan. Manakala 4 lagi suspek terlibat masih dicari yang menggunakan kereta sewa sebagai modus operandi untuk melakukan jenayah. Antara 25 barang-barang yang ditemui semula termasuk 7 set rim motosikal, exhaust, block engine, 2 telefon bimbit dan beberapa peralatan motosikal lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 437 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman sehingga 14 tahun penjara dan sebatan jika disabit kesalahan. Dalam pada itu, PDRM Sarawak memerlukan maklumat dari orang awam untuk membanteras jenayah di talian hotline PDRM 082 240 800. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.